السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini dan menunggu masuknya waktu Isya, saya akan membicarakan tajuk berkaitan dengan kubur yang berdarah ataupun kubur yang didakwa sebagai ditakungi oleh cecair yang dianggap sebagai darah. Saudara-saudari muslimin muslimat rahimakumullah, yang pertamanya kita ingin mengatakan bahawa kejadian-kejadian yang macam ni dia mempunyai pelbagai kemungkinan. Sebelum ini pun macam-macam yang pernah berlaku. Jikalau ianya dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ataupun pihak yang nakal ataupun orang yang mengambil kesempatan yang tertentu, maka kita serahkan urusan itu kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Kepada golongan yang suka menimbulkan kacau bilau, yang suka untuk mengganggu ketenteraman awam, itu kita serahkan urusan tersebut kepada pihak polis dan juga pihak-pihak yang berkaitan. Cuma pada malam ini kita ingin bercakap tentang kemungkinan yang kedua. Tentang kemungkinan yang kedua, bahawa kejadian-kejadian ini benar-benar berlaku. Kejadian-kejadian aneh seperti ini, kejadian yang pelik, yang kita anggap sebagai tidak logik dari segi akalnya, tetapi ianya berlaku. Maka kita akan melihat apakah ulasan-ulasan oleh para ulama, dan kita dapati dalam tulisan para ulama, dalam literature, penulisan para sarjana Islam lampau, sarjana-sarjana dahulu, kita dapati bahawa ianya telah diulas, kan? Ianya telah diulas. Antaranya ialah sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibnu Abil Izz dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah. Apa dia kata? Dia kata, wa qad arana Allah azza wa jal fi hadhihi dar min ajaib. Dia kata kadang-kadang ada ketikanya Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan kepada kita. Dia kata ada ketikanya Allah Taala tunjuk kepada kita. Apa dia? Min ajaib, daripada benda-benda ajaib, benda-benda yang pelik, benda-benda yang ganjil. Maksudnya azab kubur ni. Imam Ibn Abil Izz dia kata bahawa kadang-kadang Allah Taala tunjuk atas dunia ni benda-benda pelik daripada sudut ataupun yang melibatkan azab kubur dengan kudrah Allah, dengan kemampuan Allah Ta'ala. Dan dia kata, dan perkara ini memberikan pengaruh yang lebih banyak, dia bagi kesan yang banyak kepada manusia, dan dia menyatakan bahawa Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah Ta'ala boleh menunjukkan perkara ini. Apa dia kata? Kepada sebahagian daripada hambanya
dan tidak menunjukkan kepada sebahagian hambanya yang lain. Ini tuan-tuan, ulama zaman dulu dia sebut bahawa benda-benda yang macam ni tak kira lah kita nak kata apa, kita nampak ada api ke keluar daripada kubur kan, nampak dengar orang, suara orang menjerit ke, nampak lubang kubur mendalam pelik sangat, ataupun ada bau busuk ke yang sekarang dihebohkan, darah dan sebagainya. Kalau ia benar-benar berlaku, kalau ianya bukan perbuatan sabotaj, bukan daripada angkara perbuatan nakal, dia betul-betul berlaku. Kalau dia betul-betul berlaku, maka apa kata para ulama? Antaranya Imam Ibn Abil Aiz, dia kata bahawa ianya boleh berlaku dan Allah Ta'ala ada kadang-kadang dia buat benda ni. Dia kata dia buat benda ni, dan benda ni sangat ajaib berdasarkan kepada dia berlaku dengan kudrah daripada Allah Ta'ala. Dan ianya pasal apa dia berlaku? Sebab dia bagi pengaruh yang lebih kuat, dia bagi pengaruh yang lebih banyak kepada manusia. Dan Allah, dia boleh melakukan perkara ini, menunjukkan benda yang pelik yang macam ni kepada sebahagian orang, manakala orang lain tidak tahu ataupun tidak mempunyai peluang untuk menyaksikannya. Ini satu. Jadi kita orang Islam, kita ikut sebagaimana pendapat ulama-ulama dahulu pun, mereka mengatakan bahawa dia boleh berlaku. Dia boleh berlaku. Dan sebab apa dia boleh berlaku? Kerana dia memberi kesan kepada hamba-hamba Allah yang ingin mengambil pelajaran daripadanya. Orang yang tak mau ambil pelajaran, buatlah macam mana sekalipun, sebagaimana yang kita belajar azab yang Allah Ta'ala turunkan kan kepada kaum Nabi Nuh, Nabi Lut dan sebagainya. Dan sebahagian peristiwa ni memang diimani bukan sahaja oleh kita, tapi juga oleh agama lain, agama Kristian, agama Yahudi dan sebagainya. Sebahagian daripada kisah-kisah yang pelik ini juga termaktub dalam kitab mereka. Tetapi kita dapati bukan semua manusia menerima perkara ini dan mengambil pelajaran daripadanya. Majoriti manusia tidak mengambil pelajaran daripada peristiwa-peristiwa ajaib ataupun benda-benda yang pelik yang pernah berlaku di alam ini. Baik. Itu yang disebut oleh Ibn Abil Aiz, dan dia mengatakan bahawa dia boleh berlaku dengan apa yang disebut sebentar tadi. Termasuklah kadang-kadang bagaimana siksaan terhadap mayat tu, kita nampak ada ular keluar dari kubur sebagai contoh kan, sehingga menakutkan orang yang melihat peristiwa berkenaan, ataupun keadaan kubur yang tidak macam orang lain, rosak binasa, macam ada orang khianat kepada kubur tu kan, ataupun jasad tu terkeluar dan rosak jasad tu padahal dia baru dikebumikan, baru ditanam, ataupun didapati bahawa seolah-olah ada orang bongkar mayat tersebut dan berlaku kesan-kesan kebakaran yang besar dalam liang lahat dan sebagainya. Dan ini para ulama menyebut dia boleh berlaku. Dia boleh berlaku dan dipertontonkan kepada bukan semua orang. Bukan semua orang yang berpeluang untuk melihat peristiwa-peristiwa seperti ini. Dia boleh berlaku kepada segelintir manusia yang diberi peluang untuk menyaksikannya. Sebab ada beberapa peristiwa yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memang memperlihatkan sebahagian, bukan semua, tapi sebahagian benda gaib, perkara-perkara gaib kepada para hambanya. Itu perkara yang boleh berlaku. Baik. Timbul pula beberapa persoalan kan? Timbul pula beberapa persoalan. Kenapa benda-benda macam ni dia boleh berlaku kan? Kenapa dalam banyak ketika kita tak tahu pun, kita tak nampak azab ni, tapi pada ketika yang lain dipertontonkan kepada kita? Dan adakah setiap benda yang berlaku itu kita boleh judge orang tu dengan confidentnya dan dengan pastinya itulah kesimpulan dia? Contoh yang berlaku di Alustar ni, kita kata, oh sebab dengan darah yang banyak dia orang jahat.
Adakah boleh kita buat kesimpulan yang macam tu? Sedangkan imam tempat tu kata dia tu orang baik, kan? Dia tu orang baik. Maka apakah kalau kita nampak darah yang keluar ataupun darah yang bertakung dan sebagainya, adakah boleh kita buat kesimpulan bahawa itu petanda dia orang jahat? Ataupun darah yang bertakung itu sebagai isyarat bahawa dia seorang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan maqam dia, darjat dia yang mulia di sisi Allah taala. Ini antara beberapa adab yang perlu kita pelajari yang disenaraikan oleh para ulama. Antaranya ialah nombor satu, kalau kita menyaksikan benda-benda yang ajaib, benda yang luar biasa yang macam ni, tak kiralah yang kita nampak tu benda negatif ataupun benda yang positif ataupun benda yang tak pasti macam ni, nampak cucai merah macam darah, ni benda baik ke benda buruk, petanda baik, petanda buruk kita tak tahu. Ataupun benda yang nampak confirm negatif, benda buruk, nampak api yang membakar lubang kubur, kan, nampak binatang seperti ular yang besar keluar daripada lubang kubur, ataupun nampak mayat yang dihancurkan, yang dibinasakan dalam lubang kubur dan sebagainya. Ataupun kita nampak mayat tadi utuh, mayat tadi kekal, tidak terusik sedikit pun. Adakah boleh kita dengan jazamnya, dengan pastinya mengatakan dia ni orang baik atau orang jahat? Adakah boleh kita membuat kesimpulan seperti itu? Maka yang pertamanya, adabnya ialah hendaklah kita tidak membuat suatu kesimpulan secara jazam, secara pasti. Tak boleh. Tak boleh. Contoh, kita kata bahawa kubur dia terbakar ataupun kubur dia dipenuhi dengan air. Pasal apa? Sebab atas dunia dia derhaka kepada mak dia. Kita cakap secara pasti, tak boleh. Walaupun kita tahu atas dunia dia ada buat kesalahan tersebut. Kenapa tuan-tuan? Kerana azab kubur adalah urusan ataupun perkara gaib. Yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba tidak berhak dan tidak ada authority untuk bercakap bagi pihak Allah. Kita tak boleh nak bercakap bagi pihak Allah, nak kata orang ni kena macam ni pasal dosa ni, orang ni kena macam tu pasal dosa tu. Tak boleh. Secara pasti tak boleh. Yang bolehnya ialah kita mengambil pelajaran supaya benda yang buruk tak berlaku kepada kita. Yang tu cantik. Yang tu cantik. Maksudnya ialah, katalah kita nampak berlaku benda yang pelik pada kubur tu, benda yang dahsyat, nampak api membakar kubur tu. Kita jangan kata, ni dosa dia ni, kan? Kita kata dosa dia berzina ni, ataupun dosa dia tipu orang. Jangan kata macam tu. Tapi yang bagusnya ialah kita cermin diri sendiri. Itu yang bagus. Maknanya, kalau inilah yang kita nampak di dunia, ni sebagai contoh, kalau macam inilah yang kita nampak di dunia, di akhirat kita tak tahu apa nasib kita kalau kita berdosa kepada Allah Ta'ala. Itu adab yang baik. Sebab dia mengembalikan kepada kita supaya kita mengambil pelajaran daripada apa yang berlaku tu. Yang tak bolehnya ialah kita kata ini sebab dosa dia, kerana dia menzalimi orang, maka kita bercakap secara pasti. Itu tak boleh. Yang kedua, adab yang kedua, kita perlu tahu bahawa seseorang tu kita tengok dia orang baik, dia orang baik, tiba-tiba kubur dia dahsyat, kan? Tiba-tiba kubur dia dahsyat. Macam mana kesimpulan yang kita nak buat? Setahu kita dia orang baik, setahu kita. Kita tak tahu pun dia ni orang jahat. Kita tak tahu pun dosa yang dahsyat yang dia buat sehingga kan kubur dia jadi macam tu. Nanti jumpa binatang berbisa lah, gali kubur keluar binatang berbisa, keluar ular, kan?
Macam-macam lah kisah-kisah yang kita pernah dengar. Maka adab yang keduanya, kita perlu mengetahui bahawa dosa mayat, kita sebagai orang yang hidup, kita tak tahu. Hakikat sebenar dosa mayat kita tidak tahu. Sebab apa? Sebab walaupun mayat tu kita kenal dia sebagai orang baik, kita kenal dia sebagai orang masjid, kita kenal dia begitu begini, tapi kita tidak tahu dia mungkin melakukan dosa yang lebih besar yang kita tidak mengetahuinya, seperti syirik kepada Allah Ta'ala. Kita kenal dia sebagai orang baik, tapi kita tidak mengetahui bahawa dia sangat derhaka kepada ibu dan ayah dia. Orang masjid, mengaji, kuliah, tapi tengking mak dia, sombong dengan ayah dia. Kita kata, oh tak boleh jadi ni, ini bukan azab sebab dia orang baik. Tak boleh juga tuan-tuan, pasal kita tak tahu. Maka sebab itu, benda-benda yang macam ni kita dilarang untuk bercakap secara pasti. Kita dilarang daripada bercakap secara pasti, tak boleh. Sebab boleh jadi orang yang kita nampak macam baik, sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia banyak melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi benda yang macam ni sepatutnya menanamkan rasa takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana azab Allah Ta'ala ni macam-macam peringkat. Ada azab Allah dalam bentuk cash, dalam bentuk segera. Buat dosa, terus datang azab daripada Allah Ta'ala. Ada azab yang macam tu atas dunia. Ada azab dalam bentuk yang ditangguhkan. Kita atas dunia ni bermaharajalela, tak ada masalah apa-apa, sihat walafiatnya, dengan kayanya, dengan orang hormat kepada kitanya, tapi di dalam kubur sedang menunggu azab. Azab sedang menunggu kita. Na'udzubillah. Maka dengan sebab itu kita perlu jadikan perkara ni sebagai cara untuk mengenal bagaimana Allah Ta'ala lakukan kepada para hamba-Nya. Maksudnya ialah ilmu kita ni sedikit sahaja, kan? Ilmu kita sedikit sahaja, banyaknya kita tidak mengetahuinya. Yang kita tahu pun setakat mana yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Yang Allah Ta'ala tak bagi ilmu kepada kita sangat banyak. Maka sebab tu, kalau orang tu orang baik sekalipun, tiba-tiba kubur dia berlaku benda yang sangat pelik, maka tuan-tuan sekalian, itu tidak mustahil, sebab para ulama menyebut ada ketikanya berlaku dosa yang dia lakukan yang di luar daripada pengetahuan kita. Tapi nombor tiga, tuan-tuan sekalian, apa dia? Nombor tiga. Nombor tiga, dalam keadaan kita tak boleh menjazamkan, bercakap secara pasti pasal apa kubur dia, apa ni, dipenuhi dengan darah, pasal apa kubur dia dibakar dengan api, pasal apa kubur dia dijumpai ular berbisa dan sebagainya. Walaupun begitu, kita tak boleh bercakap secara pasti, tapi kita sebagai orang Islam tetap dianjurkan untuk memohon keampunan untuk dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya katalah kubur kawan kita ni, kan, dipenuhi dengan darah sebagai contoh, ataupun kubur kawan ni dipenuhi dengan apa, binatang berbisa, ataupun nampak kesan-kesan terbakar dan sebagainya, maka kita meneruskan tugas kita sebagai orang yang masih hidup, iaitu dengan cara memohon keampunan Allah untuk dia. Apa yang berlaku di alam barzakh itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Urusan kita ialah doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Yang tak bolehnya ialah dosa orang-orang yang bukan Islam. Kubur orang bukan Islam. Kalau berlaku apa-apa di kubur orang bukan Islam, yang itu kita diharamkan berdoa untuk mayat orang-orang bukan Islam. Sidang hadirin mukminin,
kenapa benda-benda macam ni dia boleh berlaku, kan? Kenapa dia boleh berlaku? Dan kenapa azab kubur ini dijadikan sebagai perkara ghaib? Dan kenapa kita diajar adab-adab sebagaimana yang kita baca sebentar tadi, pendapat-pendapat ulama yang mengajar kepada kita ethics ataupun tertib ataupun adab yang perlu kita lakukan bila kita berjumpa dengan benda-benda yang macam ni. Nombor satu, apa dia nombor satu? Supaya kita menutup aib mayat dan juga aib keluarga mayat. Ini yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, kan? Yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, kita nampak benda pelik-pelik yang berlaku kepada mayat, yang berlaku dalam lubang kubur dia, yang berlaku kepada kubur dia dan sebagainya, yang aib, maka kita diperintahkan untuk tutup aib tersebut. Jikalau sewaktu hidup dia, si mati itu dia satu orang yang ada pangkat besar, satu orang yang ada nama, ataupun masa hidup dia orang soleh, kaki masjid, kaki kuliah, kita tahu dia ni rajin mengajinya dengan zikirnya apa semua, rajin sedekah. Tapi kalaulah kita mengetahui bahawa dia diazab dalam kubur dia, maka ini akan membuka aib mayat tersebut, dan ini akan menyebabkan keluarga dia dihina. Ini akan menyebabkan keluarga dia diketawakan, diejek oleh ahli masyarakat yang lain, kerana kita tahu bahawa anggota keluarga dia sedang diazab dalam kubur. Ini sebab yang pertama yang disebut oleh para ulama, kenapa azab kubur ini dia menjadi perkara ghaib. Jarang-jarang, kadang-kadang sahaja dizahirkan keadaan dia. Tujuan utamanya supaya ditutup aib. Kita, tuan-tuan, kalau ada ahli keluarga kita kena tangkap, itu pun dah jadi aib dah. Ingat tak dah, sekarang kita ni musim COVID-19 ni. COVID-19 ni tuan-tuan sekalian, kalau ada ambulans datang masuk taman kita, ke kampung kita, ke ambil ahli keluarga kita, yang tu pun dah aib. Saya bercakap dengan seorang kaki tangan yang terlibat dengan penguasaan jenayah yang melibatkan dadah. Dia cerita bahawa tempat pemulihan dadah ni tuan-tuan dia ada dua, kan? Satu CRC adalah beberapa tempat, kan, yang mana tempat yang macam ni contohnya kena tangkap, ada perintah mahkamah, maka orang ni dimasukkan di tempat-tempat yang macam tu. Yang ni ada rekod, yang ni ada rekod. Satu lagi tempat yang mana kita walk in secara sukarela, dadah juga tapi sukarela, polis tak tangkap kita, pihak berkuasa tak tangkap kita, tapi kita sukarela bawa anak kita ke siapa pergi masuk tempat yang macam tu. Yang macam ni tak ada rekod, yang macam ni tak ada rekod. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Masyarakat kita yang tu pun, kalau anak kita, na'udzubillah, tapi kalau anak kita, ahli keluarga kita, polis datang ambil atau pihak berkuasa tangkap, yang tu pun dah aib. Yang tu pun dah aib, dah malu dah. Belum lagi azab kubur, belum lagi cerita kuburnya dibakar dengan api, bukan lagi cerita bagaimana binatang datang dalam kubur, bukan lagi cerita himpitan kubur, bukan lagi cerita dipukul dalam kubur. Cerita kena tangkap atas dunia pun kita dah tak tahu nak letak muka kita kat mana, tuan-tuan. Tak tahu nak letak muka kita kat mana. Itu baru urusan duniawi, jenayah atas dunia pun kita sangat aib, sangat malu. Cuba bayangkan kalau ahli keluarga kita, suami kita, isteri kita, ayah kita, ibu kita atau anak kita, orang tahu dia sedang diazab dalam kubur,
yang ni tidak tertanggung akan aibnya, tidak tertanggung akan malunya, benda-benda yang macam ni. Saya pernah buat satu kes tuan-tuan, bukan jenayah apa pun, kahwin siam je, kahwin siam, masuk surat khabar, anak-anak kepada si lelaki ni yang kahwin di Thailand ni tuan-tuan sekalian, yang cerita dia masuk surat khabar, keluar nama dia dan surat khabar tuan-tuan sekalian, kawan-kawan duk ejek ayah dia di sekolah, kawan-kawan dia dekat sekolah duk ejek, yang kahwinnya si ayah. Kesilapan ayah apa dia? Cuma kahwin di luar negara, bukan satu jenayah besar macam bunuh orang, rompak dan sebagainya. Kesalahan dia, kalau nak banding kesalahan bunuh orang dan sebagainya, dia hanya satu kesalahan yang kecil, tetapi itu pun memadai menyebabkan anak itu sangat malu sehingga enggan pergi ke sekolah. Anak dia tak mau pergi sekolah, tuan-tuan. Ini yang disebut oleh para ulama hikmah yang pertama. Kenapa benda-benda yang macam ni dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana Allah Taala sangat mengetahui hamba dia sangat lemah. Kan? Kita masalah biasa pun kita tidak tertanggung. Cuba bayangkan kalau masalah yang berkaitan dengan azab kubur. Maka sebab itu yang pertamanya ianya dirahsiakan. Yang keduanya, jikalau azab kubur itu ditunjukkan, dipertontonkan kepada manusia, maka tidak ada manusia yang sanggup untuk menguruskan pengkebumian saudara ataupun ahli keluarga dia. Kalau azab kubur ni, korek-korek gali kubur ni, tiba-tiba boleh nampak azab kubur. Kalau boleh nampak azab kubur tuan-tuan sekalian, tak ada orang yang sanggup pergi ke tanah perkuburan untuk uruskan proses pengkebumian. Tak ada orang yang sanggup. Sebagaimana kita, kalau kita tahu ada benda yang menakutkan di tempat tu, ada benda yang dahsyat di tempat tu, kita tidak akan menghampirinya. Maka begitulah azab kubur, dia adalah azab yang sangat dahsyat, yang tidak ada tolok bandingnya dengan azab yang ada atas dunia hari ni. Siapa yang cakap ni tuan-tuan? Yang kata nanti tak ada manusia yang sanggup untuk mengebumikan saudaranya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi bersabda, laula alla tadafanu la da'awtullah ay yusmi'akum min azabil qabr. Dia kata seandainya, dia kata kalau bukan kerana kamu ni saling mengebumikan antara satu sama lain, kalau bukan sebab kita ni manusia ni saling uruskan pengkebumian ahli keluarga kita antara satu sama lain, Nabi kata aku ingin berdoa kepada Allah supaya Allah memperdengarkan kepada kamu semua azab kubur yang aku dengar. Nabi kata, Nabi dengar. Antara orang yang Allah Ta'ala izinkan untuk mengetahui azab kubur adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ni kalau boleh dia nak doa, minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala bagi kita semua ni pun dengar juga azab kubur tu macam mana. Tapi Nabi kata kalau semua pakat dengar azab kubur, nanti tak ada orang yang sanggup untuk pergi ke tanah perkuburan untuk uruskan proses pengkebumian ahli keluarga masing-masing. Sebab dahsyatnya azab kubur berkenaan. Sangat dahsyat tuan-tuan, sangat dahsyat. Itu antara hikmah yang kedua yang disebut oleh para ulama. Contohnya berkata Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Apa kata Qurtubi? Imam Qurtubi berkata, para ulama kita menjelaskan bahawa
sesungguhnya jin dan manusia tidak mendengar azab kubur, maka kita dapat untuk menguruskan proses pengkebumian ahli keluarga masing-masing. Ini adalah hikmah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kelembutan Allah. Dengan sifat kelembutan yang ada pada Allah, Allah Ta'ala menyembunyikan azab tersebut. Tuan-tuan, banyak sifat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi kepada kita, tapi bukan dalam bentuk yang sebenar, tapi dia bagi sedikit, yang mana dengan sedikit yang dia bagi itu kita boleh faham sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha melihat. Melihat tu Allah Ta'ala bagi kepada kita, supaya bila kita bercakap tentang maha melihatnya Allah, kita faham apa dia maksud perkataan melihat. Walaupun melihat Allah tak sama dengan melihat kita, kan? Kita melihat terbatas, kita melihat banyak bergantung kepada mata kita, banyak bergantung kepada cahaya dan sebagainya. Melihat Allah tak perlu kepada semua benda tu. Allah maha mendengar, Allah Ta'ala juga bagi kita mendengar. Jadi kita faham apa maksud maha melihat, apa maksud maha mendengar. Jadi Allah Ta'ala bagi sikit. Tapi tak sama lah, tuan-tuan, tak sama. Sama dengan kelembutan Allah. Kelembutan Allah, Allah Ta'ala sembunyikan azab kubur. Kita pun ada sifat tu, tuan-tuan. Cuma tak sama dengan sifat Allah. Kita sebagai ayah ada tak sifat lembut macam tu? Kita sebagai ibu ada sifat lembut macam tu, tuan-tuan? Ada. Berapa ramai ibu-ibu kita, tuan-tuan, di rumah, kan, nak makan ni, lapar ni, tapi tengok-tengok anak baru balik sekolah, lapar juga, bagi anak makan dulu. Yang mak perut menyanyi dah. Ibu ni perut menyanyi dah, nak makan, nak suap dah ni, tapi anak balik kata dia tak makan lagi, bagi dekat anak dulu. Jeranglah nasi, masak nasi, tunggulah pula setengah jam pula nak masak, nak buat lauk apa semua untuk diri sendiri. Kita sendiri tak makan. Pasal apa? Sebab kita ada kelembutan, kesian kepada anak kita yang belum makan lagi. Berapa ramai di kalangan ayah-ayah hari ni yang menyembunyikan kesusahan dia. Duit tak ada, tuan-tuan, tapi anak kata nak duit, nak kena bayar yuran universiti, nak kena bayar yuran sekolah, duit PIBG lah, apa semua macam-macam, nak kena beli baju sekolah, nak kena beli kasut sukan, alat-alat macam tu macam ni dan sebagainya. Duit tak ada ni, duit tak ada. Tapi anak minta. Tak kata tak ada duit anak, tak cakap tak ada duit abang, tak cakap tak ada duit kakak ayah, tak ada duit, tak cakap. Kita kata ada, tak apa, esok duit masuk. Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu tak sanggup dan tak sampai hati nak bagi tahu dekat anak kita bahawa kita tak ada duit. Kita akan usahakan macam mana sekalipun untuk pastikan anak kita bahagia. Itu kita. Itu kita manusia, tuan-tuan. Allah dengan hikmah Allah, dengan kelembutan Allah, Allah ni, tuan-tuan, dia tak bagi kita tahu. Dia tidak pertontonkan azab tu kepada kita. Sebab Allah Ta'ala maha mengetahui hambanya sangat lemah. Macam kita lah, tuan-tuan, kita tahu anak kita tu lemah, dia tak reti lagi arti kehidupan, menyebabkan kita tak sanggup nak cerita kat dia yang kita tak ada duit. Biarlah dia budak kecil, masih lagi nak mengaji, masih lagi muda, yang penting dia mengaji. Duit jangan fikir, duit ayahnya ibu akan cari. Macam tu juga, tuan-tuan, suami ataupun isteri kadang-kadang tersinggung perasaan, tapi kita tak cerita dekat suami kita, tak cerita kat isteri kita bagaimana tersinggungnya kita dengan sikap dia. Pasal apa? Kerana kelembutan jiwa yang ada pada kita. Allah, ini yang disebut oleh Imam Qurtubi, Allah dengan kelembutan yang ada kepada Allah, Allah Ta'ala dia tak bagi kita tahu, dia sembunyikan azab kubur, sehingga menyebabkan kita mampu uruskan jenazah ahli keluarga kita. Sebab jikalau manusia mengetahuinya, maka mereka akan berada dalam ketakutan yang amat sangat
dan tidak akan berani untuk menghampiri tanah perkuburan bagi urusan pengkebumian tersebut. Malah Imam Qurtubi menyatakan bahawa jikalau ditakdirkan manusia dapat mendengar azab kubur itu, manusia akan binasa. Manusia akan binasa kerana dahsyatnya azab kubur itu. Tuan-tuan pernah tengok orang mati terkejut? Kan? Kita pernah tahu kan? Kadang-kadang kita tak tengok pun, tapi kita dapat berita. Kita dapat berita. Ada orang, dia mati sebab terkejut. Ada orang, tak mati pun kaku. Tak boleh nak bergerak dan tak tahu nak buat apa. Lembek. Pasal apa? Ketakutan yang amat sangat. Itu baru ketakutan yang dia nampak di dunia. Itu baru benda-benda yang menakutkan yang dibuat oleh manusia. Belum lagi ketakutan yang terhasil akibat daripada melihat azab yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam barzakh. Maka sebab itu Imam Qurtubi kata manusia akan binasa jika mendengarnya, sebab manusia tidak ada kekuatan untuk mendengar azab Allah di atas dunia ini kerana manusia sangat lemah dan tidak ada kekuatan untuk itu. Sebab tu kita sebagai orang Islam, benda yang pelik-pelik ni yang berlaku di kubur, kalau bukan sebab perbuatan budak-budak nakal, kalau bukan sabotaj manusia, kalau betul-betul berlaku, kita kata kita beriman kepada apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala yang boleh mempamerkan, menunjukkan azab itu kepada manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala, dan ramai lagi manusia yang tidak dapat menyaksikan kejadian-kejadian aneh yang melibatkan alam barzakh. Yang ketiganya, tuan-tuan, kenapa alam barzakh ni secara umumnya ditutup daripada pengetahuan manusia? Yang ketiganya, Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, dia kata fa idza syaa Allah subhanahu, dia kata jikalau Allah Ta'ala, kalaulah Allah Ta'ala ni dia nak, jikalau dia menghendaki untuk menunjukkan azab kubur kepada sebahagian manusia sebagaimana yang Allah Ta'ala pernah tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih ingat, kita mengaji hadis pasal kencing tu kan, pasal kencing tu, Nabi mengetahui tentang azab kubur yang berlaku kepada seseorang pasal Allah Ta'ala yang bagi tahu, Allah Ta'ala yang izinkan. Jadi Imam Ibn Qayyim kata, jikalaulah Allah Ta'ala menghendaki untuk menzahirkan azab kubur kepada sebahagian manusia sebagaimana dizahirkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah Allah Ta'ala akan zahirkan dan Allah Ta'ala sembunyikan daripada hamba-hamba yang lain. Boleh tunjuk dekat orang ni, tak tunjuk dekat orang ni, itu boleh bagi Allah, tidak mustahil dan tidak susah bagi Allah Ta'ala. Tapi Imam Ibn Qayyim kata akan tetapi, dia kata akan tetapi, dia kata tetapi, dia kata jikalau Allah Ta'ala tunjuk kepada semua manusia, tadi dia cakap hanya segelintir, hanya sebahagian manusia yang tahu, hak ramainya tak tahu. Tapi dia kata kalau tunjuk pada semua orang, kalau tunjuk pada semua orang, maka dia kata hilanglah taklif, hilanglah beban syariat, dan hilanglah kewajipan untuk beriman kepada perkara gaib. Dia kata hilanglah, sebab orang dah nampak dah. Macam mana nak suruh beriman kepada benda gaib? Benda gaib tu maksud dia benda yang tak nampak. Kalau dah nampak bukan benda gaib. Dia kata, maka dia kata hilanglah kewajipan untuk percaya kepada benda gaib, sebab benda tu tidak lagi gaib. Demikian juga dia kata manusia tidak akan berani menguruskan pengkebumian sebagaimana yang disebut dalam hadis muttafaqun alaih yang kita baca tadi,
iaitu kalau bukan sebab kita ni saling mengebumikan antara satu sama lain, maka Nabi kata, aku ingin berdoa kepada Allah untuk kamu semua dengar azab kubur yang aku dengar. Maka itu yang disebut oleh para ulama kepada kita semua. Kemudian pada masa yang sama, tuan-tuan sekalian, kita juga dilarang daripada mengaitkan benda yang berlaku itu dengan dosa-dosa tertentu sebagaimana yang kita sebut tadi. Kita jangan kata kubur dia jadi macam tu sebab dosa riba yang dia terlibat. Tak boleh cakap gitu. Tak boleh. Kita jangan kata kita gali-gali kubur ada something wrong, ada benda yang pelik yang berlaku dan kubur dia. Kita kata pasal dia ni duk lawan sangat poligami ni, pasal tu jadi lagu tu. Kan? Kita geram sangat, kita kata ni pasal lawan poligami ni. Tak boleh cakap gitu, tuan-tuan. Ataupun nampak binatang berbisa ke, nampak ular ke, kala jengking dan sebagainya, kan? Pasal dia ni dulu suka sangat jadi womanizer, jadi kaki perempuan, kaki mabuk dan sebagainya. Cakap macam tu tak boleh. Ya? Kalau nampak sekalipun, kalau takdirnya kita dipilih oleh Allah Ta'ala, kebetulan kita nampak benda-benda pelik macam tu, jangan sebut secara pasti macam tu. Okey, jangan sebut secara pasti. Kemudian yang kedua, jangan sekali-kali azab kubur ini ataupun benda-benda yang berkaitan dengan alam barzakh kita buat benda-benda untuk ketawa, bahan ketawa. Jangan. Trend sekarang dengan ada WhatsApp-nya, apa semua, Facebook ni, banyak orang buat bahan ketawa. Kan? Nanti aku nak sekeh kepala malaikat. Tak boleh bercakap macam tu. Malaikat tengok kat hang pun malaikat takut. Bergurau macam tu tak boleh, tuan-tuan. Hang punya jahat ni, kalau malaikat takut pun malaikat lari. Jangan bercakap lagu tu, tuan-tuan. Ini adalah gurau senda yang dilarang dalam agama. Tak boleh. Benda yang berkaitan dengan agama, termasuk alam barzakh yang kita bercakap malam ni, tuan-tuan, tak boleh. Kan? Tak boleh kita bercakap macam tu. Kita kata, contohnya, katalah tuan-tuan bawa kereta, tiba-tiba abang JPJ saman, kan? Kita nak marah kat dia. Abang saman saya, nanti dalam kubur nanti abang kena seksa. Cakap lagu tu. Apa kaitan pula kita kena saman abang JPJ tu nak kena seksa dalam kubur? Tak boleh kita bercakap benda macam tu walaupun niat untuk bergurau. Sebab tak ada kaitan. Kita kena saman ke, kena compound ke, kita kena apa ke. Orang tu menjalankan tugas dia dengan cara yang betul, ikut undang-undang. Kita tak boleh nak ugut, nak gempak, nak buat lawak jenaka, tak boleh dengan alam barzakh. Tak boleh. Pasal mungkar nakir, nak buat jenaka, tak boleh. Pasal liang lahat, nak buat jenaka, tak boleh. Kan? Benda-benda alam barzakh, benda alam gaib, kita nak buat bahan jenaka, tak boleh. Sebab ia melibatkan perkara gaib. Baik. Sidang hadirin mukminin, pada masa yang sama kita kena tahu bahawa kenapa kita tak boleh untuk kaitkan benda-benda macam ni secara jazam. Pasal apa tak boleh? Sebab para ulama, khususnya ulama mutaakhirin, kan, dia buat perbandingan supaya kita mudah faham. Kalau kita kata orang tu mayat dia tak dimakan oleh tanah, dah tanam 10 tahun, jasad dia tak terusik pun, kita kata sebab dia soleh, kita cakap tu secara pasti, maka para ulama, khususnya para ulama contemporary, tidak menggemarinya. Sebab tuan-tuan sekalian, orang-orang agama lain juga, mereka mengatakan tokoh-tokoh mereka juga, mayat tokoh mereka juga tidak hancur. Mereka pun ada claim. Tuan-tuan boleh buka dalam website, dalam internet, banyak dia punya claim. Orang Cina juga claim benda-benda yang sama. Benda yang sama. Malah kalau tuan-tuan tengok Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, walaupun tidak ada hadis, Umar Al-Khattab, walaupun tidak ada hadis yang mengatakan mayat Umar tidak akan dimamah oleh bumi. Yang tidak dimamah oleh bumi adalah jenazah para nabi. Tak ada hadis Nabi bagi tahu mayat Umar pun tak dimakan oleh tanah. Tetapi tuan-tuan sekalian,
kita dapati bahawa pernah berlaku dalam mengikut riwayat Urwah bahawa ketika ditemui kaki yang terkeluar, sahabat ingat itu adalah kaki Nabi, tapi rupa-rupanya ia adalah kaki daripada jenazah ataupun mayat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, walaupun dah berpuluh tahun Umar telah meninggal dunia. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa dia boleh berlaku kepada sesiapa jua, termasuk di kalangan sahabat Nabi, termasuk di kalangan orang soleh. Pada masa yang sama, dia boleh berlaku kepada orang yang sangat jahat seperti Fir'aun. Dan dia ada tujuan dia. Dia ada tujuan dia. Kenapa Allah Ta'ala menyelamatkan mayat Fir'aun? Kerana Allah Ta'ala ingin mempertontonkan kepada kita semua akan sejarah yang pernah berlaku yang berkaitan dengan Fir'aun yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disebut oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan ayat, maka pada hari ini kami selamatkan badan kamu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudah kamu. Surah Yunus ayat 92. Dan ini disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya sebahagian Bani Israel dia ragu-ragu akan kematian Fir'aun. Sebahagian Bani Israel dia kata dah Fir'aun tak mati pun. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada air laut untuk bawa jasad Fir'aun yang sudah mati pergi ke tempat tinggi, dan dalam keadaan masih lagi pakai baju besi dia. Masa dia kejar Nabi Musa AS, dia pakai baju perang dia, baju besi dia. Maka mayat dia terdampar ke tempat yang tinggi oleh air laut yang hantar dia ke sana masih dengan baju besi dia, yang rakyat dia kenal baju besi dia. Tubuh dia tu dikenal oleh rakyat dia, supaya mereka mengetahui dan yakin dengan kematian Fir'aun. Maka dengan sebab itu berkata Mujahid dan sebagainya bahawa ianya berlaku dengan tubuh Fir'aun tanpa roh Fir'aun, maknanya dia dah mati, maka dia telah mati, dan jasad Fir'aun itu masih lagi utuh dan tidak ada kerosakan kepada mayat itu, supaya manusia mengetahui bahawa itu adalah Fir'aun. Jadi maksudnya sidang hadirin mukminin bahawa apa yang berlaku ini dia ada sebab, dia ada sisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada ketikanya keajaiban itu berlaku kepada kubur orang-orang yang baik. Ada ketikanya benda yang pelik-pelik ini berlaku kepada mayat orang kafir, kepada musuh Allah dan sebagainya. Tapi poin paling penting malam ni tuan-tuan, ini tidak berlaku kepada semua orang. Dia hanya berlaku kepada segelintir sahaja, sebahagian kecil sahaja. Maka mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di atas dunia ini untuk menambahkan ketakutan kita kepada azab kubur, supaya kita lebih bersedia untuk memasuki alam barzakh dengan cara meninggalkan dosa-dosa, dengan cara memperbanyakkan taubat, dengan cara memperbanyakkan amal-amal soleh, insya-Allah. Jadi saya akhiri kuliah kita malam ni. Kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, saya buka peluang kalau ada mana-mana soalan. Tafadhal. Ya, fadhal. Orang mati tak ada darah, betul. Baik, wallahu alam. Sebagaimana yang saya sebut tadi tuan-tuan, pihak polis dah buat siasatan. Dan kalau kita baca dalam media, sudah ada 2 laporan polis yang telah dibuat. Jadi ada pasukan forensik yang telah pergi ke tempat, dan kita percaya mereka dah ambil spesimen dan sebagainya. Dan zaman kita sekarang ni zaman yang moden kan, kita ada lab, kita ada makmal, mereka boleh cek yang cecair warna merah tu air sirak ke, darah sungguh ke, dakwat ke apa ke, dia apa ni, dengan teknologi yang ada sekarang kita tahu, kita boleh tahu. Jadi kita tunggu sajalah. Setakat petang tadi saya cek dalam media belum ada lagi keputusan. Wallahu alam, mungkin mengambil masa untuk pihak berkuasa umumkan. Cuma saya nak maklum kepada tuan-tuan, pihak berkuasa ada ketikanya mereka tidak mendedahkan hasil siasatan, ada ketikanya
Walaupun dalam banyak keadaan mereka dedah kan, tapi ada ketikanya atas maslahah kan, nak jaga ketenteraman awam, tak mau berlaku ketakutan dan sebagainya. Ada ketikanya kalau siasatan tu menunjukkan sesuatu yang boleh menakutkan orang kan, ia akan disembunyikan. Itu benda biasalah kalau siapa-siapa jadi kerajaan pun, siapa-siapa jadi pemimpin pun, termasuk kita jadi ketua rumah tangga pun kan, kalau anak kita sekalipun kita rasa kalau kita cerita benda betul kat dia nanti dia takut, kita tak cerita. Maka begitulah benda-benda yang berlaku dalam dunia ni tuan-tuan, kita serah kepada pihak berkuasa. Maka dengan kemaslahatan yang ada, kita percaya pihak berkuasa lebih arif, lebih tahu apa yang patut mereka lakukan. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. banyak soalan ni sebab yang tengok live pun ada 1,000 lebih. Oh, 1,000 lebih. Alhamdulillah. Okey, saya tak tahu ni relevan ke tak, tapi adakah sihir boleh jadi macam tu? Kalau maksudnya kita tahu kata sihir, selalunya orang santau kat orang hidup kan, adakah benda tu boleh untuk mengaibkan mayat? Kira hantar sihir kepada orang hukum kan? Wallahu a'lam. Betul. Soalannya ialah adakah boleh jadi, adakah mungkin merah, cecair merah itu berlaku pada kubur itu kerana perbuatan sihir? Jawapannya kalau mungkin, ya mungkin. Betul mungkin. Sebab apa tuan-tuan? Kita dah belajar bahawa sihir pernah dibuat kepada Nabi kita. Kan, sihir pernah dibuat kepada Nabi kita. Dan peristiwa-peristiwa sihir yang berlaku kepada Nabi kita ni ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kan, hadis-hadis ini ulama terima sebagai riwayat-riwayat yang sahih, tak dipertikaikan. Maka itu antara hujjah yang digunakan oleh para ulama bahawa sihir ni dia boleh berlaku. Kan, dia boleh berlaku. Dan sihir dia boleh berlaku kepada orang baik, dia boleh berlaku kepada orang jahat. Mana-mana orang dia boleh berlaku. Cuma orang baik takkan buat sihir. Kita yang baik, kita takkan buat sihir kepada orang. Tapi orang jahat, dia boleh buat sihir kepada kita orang baik. Maka sebab itu kita diajar dengan ruqyah. Kan? Kita diajar dengan ayat kursi, dengan zikir yang tertentu. Kan? Berdasarkan hadis-hadis daripada Nabi SAW. Maka jawapannya, ya, dia boleh jadi sebagaimana perbuatan khianat dan sabotaj boleh dilakukan oleh budak-budak nakal. Maka begitulah juga sihir boleh berlaku. Sebab tu kita baca, kita nak tidur, antara yang kita baca qul a'udzu birabbil falaq kan. Kita cerita tentang macam mana kita minta dengan Allah yang menjadi pelindung kepada kita. Allah yang berkemampuan untuk melindungi kita daripada kejahatan makhluk dia. Kemudian sampai kepada akhirnya kita sebut tentang bagaimana sihir, perbuatan sihir itu dengan gumpalan tali, kan, simpulan tali. Sebahagian mufassirun mengatakan bahawa itu menunjukkan bahawa antara sihir yang paling kuat adalah sihir yang menggunakan simpulan. Wallahu a'lam. Jadi jawapannya kalau soalan itu berkenaan dengan mungkin, ya, jawapan dia mungkin. Dia boleh berlaku dengan sabotaj, dengan sihir dan sebagainya. Wallahu a'lam. Yang kedua, ada asas ke cerita aib mayat yang popular dalam masyarakat kita? Contohnya kata mayat ni okey, kita susah, berat. Lepas tu kita nak kapan tak cukup, sebab kita dengar ada hadis Nabi yang kata sahabat pun kapan tak cukup juga, tapi dalam masyarakat Melayu ni kapan tak cukup dijadikan satu benda yang aib kepada mayat. Adakah benda tu ada asas? Wallahu a'lam. Adakah ada asas aib mayat yang selalu diceritakan tersebar dalam masyarakat? Benda-benda pelik lah yang berlaku kepada mayat. Pasal kain kapan tak cukup lah, macam-macam lah aib mayat yang berlakukan. Dia berat, nak angkat jadi berat lah, mayat busuk lah, macam-macam kan. Adakah benda tu ada dalam agama kita? Ada asas. Baik, sebagaimana yang kita baca tadi dalam syarah Aqidah Tahawiyah kan, para ulama dia telah sebut dalam, dan juga dalam kitab-kitab yang lain, bahawa benda ni dia boleh berlaku tetapi bukan kepada semua orang kan. Secara umumnya dia tak berlaku, tetapi dalam kes-kes tertentu dia berlaku. Faham kan? Mana maksudnya ialah kita tak boleh cepat buat conclusion bila berlaku macam ni, oh ni dosa ni, tak boleh kan. Tapi kita kena kita kena patuh kepada adab yang saya dah sebut 3 tadi. Kita kata ini adalah satu keajaiban, benda pelik dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebab apa dia berlaku kita tidak tahu, tapi dia jadi pelajaran kepada kita. Yang tak bolehnya kita kata, oh, dia berat pasal dia banyak dosa ni, itu tak boleh. Sebab itu jazam, kita cakap secara pasti. Sedangkan alam barzakh kita tak tahu. Jadi kita tak boleh bercakap mewakili Allah, tak boleh. Itu adab kita dengan mayat.
Kan adab kita dengan orang yang dah mati dan keluarga dia. Kita kena jaga maruah dia. Maka tugas kita ialah walaupun hati kita terdetik ni, oh dia jahat ni dulu ni, womanizer, kaki perempuan, tipu orang, ambil duit orang, curi orang, rasuah dan sebagainya. Hati kita kata macam tu, tapi jangan sebut. Yang boleh kita buat ialah berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau betul lah benda ni berlaku kerana dosa dia, kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Itu lebih baik. Pasal apa tuan-tuan? Sebab kita sendiri pun banyak dosa. Kita sendiri pun banyak dosa. Jadi bila kita baik sangka kepada orang, kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, mudah-mudahan dengan kebaikan hati kita itu, nanti bila kita mati, ramai makhluk Allah akan memohon keampunan untuk kita pula. Itu kebaikan yang perlu kita buat. Wallahu a'lam. Last. Apa sebab komen daripada video tu lah tu pun ada orang bukan Islam kan. Dia kata kenapa orang bukan Islam tak pernah jadi pun ni macam kenapa benda ni berlaku dalam masyarakat Islam ya? Adakah benda tu memang dijanjikan untuk orang Islam saja macam Ustaz? Baik, wallahu a'lam. Macam saya sebut tadi dalam kuliah tadi, benda ni dia berlaku kepada banyak kan, dan didakwa oleh semua penganut agama. Kalau tuan-tuan buka dalam internet, tuan-tuan tengok cerita pasal benda pelik yang dekat kubur ni, orang Islam pun dakwa dia nampak kan, orang bukan Islam pun nampak macam-macam pada kubur. Kalau orang bukan Islam dia kata padri dia lah kan, kalau orang bukan Islam pada sami dia lah, benda baik-baik, benda buruk pun macam tu juga. Dakwaan-dakwaan tu sangat banyak kan. Maka sebab tu kita kata tadi, kita orang Islam, kita diajar supaya jangan cakap secara pasti. Kita kena terima hakikat kita tak tahu kan. Cuma kita diajar bahawa kalau dia bukan Islam, maka yang akan berlaku kepada dia adalah azab Allah Ta'ala. Dan kita diajar bahawa consequences ataupun benda yang terhasil selepas itu bukan jaminan dia orang baik, sebab dia boleh jadi istidraj. Kita dah cerita dah tadi, kalau kita kata mati tu dengan senyum, dengan baik, semua nampak muka senyum tu tanda orang soleh. Habis macam mana orang bukan Islam ada kot mati senyum kan? Tuan-tuan boleh baca, kalau tuan-tuan banyak friend, tuan-tuan ramai friend dalam FB orang bukan Islam, Mak Saleh ke siapa, cuba tuan-tuan baca bila keluarga dia mati. Ada jadi cerita senangnya dia mati pun senyum apa semua, dia sebut rest in peace lah apa semua. Habis macam mana? Sebab tu para ulama kata kita tak boleh sebut secara jazam. Terimalah hakikat bahawa kita tidak tahu kan. Cuma yang penting kalau dia orang Islam, benda baik berlaku kat dia ke benda buruk berlaku pada mayat dia, kita minta kepada Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Itu adab yang diajarkan kepada kita. Cukup dah? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa sahaja peristiwa yang berlaku, ia mendatangkan kebaikan kepada kita semua berdasarkan kepada apa yang kita mengaji, berdasarkan kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.